Selamat sejahtera. Selamat datang ke GEG Epic Weekend Staying Connected 5.0 di mana lebih daripada 20 sesi akan dipersembahkan. Jangan lupa hashtag kita #GEG Epic. Ini merupakan sesi ke-13 dengan tajuk Jom Main Dengan Data. Saya Darshni Anak Perempuan Subramaniam, guru pelatih dari IPG KBM, merupakan moderator bagi sesi ini. Dan Adam bin Maulad, guru pelatih dari IPG KBM, merupakan host bagi sesi ini. Baiklah, izinkan saya perkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau ialah User Link. Cikgu User Link merupakan pensyarah akademik Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Beliau merupakan Google Certified Trainer, Google Certified Educator Level 1, Google Certified Educator Level 2 dan co-leader GEG Timur Laut. Cikgu User Link akan berkongsi berkaitan jom main dengan data. Baiklah, sebelum memulakan perkongsian pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan agar para peserta untuk terus stay connected untuk mendapatkan manfaat dan di akhir perkongsian nanti, kita akan kongsikan paskod untuk janaan e-sijil. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu User Link untuk berkongsi dengan kita tentang jom main dengan data. Dipersilakan. So, selamat petang semua. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, Cikgu. Okay, bagus. So, sebelum kita bermula dengan tajuk hari ini iaitu jom main dengan data, biar kita tengok kenapa saya buat topik ini. Okay, apakah sebabnya saya buat topik ini? Now, di zaman sekarang, terutamanya waktu COVID ini, apa yang berlaku adalah kita buat banyak latihan dengan Google Form. Okay, dan data yang kita kutip dengan Google Form itu kadang-kala agak sakit kepala. Okay, kita tak boleh kita susah nak susun, susah nak trace, susah nak check siapa yang ada, siapa yang tak ada. Jadi saya came up with this idea, okay, yang kita bermula dengan kawal kita punya Google Form, okay, data input di Google Form, kemudian kita cuba sort data dengan menggunakan match index and match function di dalam Google Sheets. So, sebelum kita bermula, biar kita tengok, okay, apakah yang saya telah buat sepanjang masa ini dan kenapa saya rasa fungsi index and match sangat-sangat berguna, sangat-sangat powerful di dalam PDP kita. Okay, so ini contohnya. So, di college saya ada 1,400 lebih orang pelajar. Okay, so tugas saya buat quiz, kutip data and then cuba trace siapa yang belum hantar, siapa yang sudah hantar. Kalau anda minta saya buat one by one, ia agak mustahil. Okay, sebab apa? Walaupun anda sort ikut susunan, agak sukar nak cari siapa sudah hantar, siapa belum hantar. Tetapi kalau anda tengok template ini senarai nama yang sedia ada, yang sudah ikut susunan, dengan fungsi index and match function. Okay, saatnya dia hang dah. Okay, dengan fungsi index and match function di sini, apa yang terjadi? Dia auto trace siapa yang sudah jawab, siapa belum jawab. Berapa ramai lagi pelajar yang belum jawab. So, index and match dia agak powerful. Okay, dari segi untuk kita control data, dari segi untuk kita trace, kita sort data. So, markah semua ini dia boleh dipindah ke dalam kita punya template dengan senang juga. Contohnya ini lagi yang saya buat untuk jabatan saya. Saya ada senarai nama yang lengkap di sebelah kanan. Okay, kolom G sampai I adalah senarai nama yang sedia ada dalam sistem kami. So, apa yang kami buat? Okay, letak senarai lengkap di sebelah sini, di sebelah kanan. So, data daripada Google Form, okay, saya terus copy and paste dan masukkan dia di sebelah kiri sahaja. So, apa yang terjadi? Saya paste di sini nampak macam tak ada data kan? Sebab apa? Sebab ini cuma satu kelas punya data sahaja. Okay, sampai 102. So, bila saya paste di sebelah kiri, dia akan auto sort di sebelah kanan. So, anda boleh nampak di sini, markah dia keluar secara tersusun. So, dengan segeranya, anda boleh nampak berapa markah untuk setiap pelajar, siapa sudah hantar, siapa belum hantar. Ini contohnya, okay? Contoh yang saya tunjuk anda.
Okay, so kenapa saya nak sort data ini? Okay, kenapa saya tak bagi pensyarah sort sendiri, nak bagi cikgu-cikgu sort sendiri? Okay, sebab 1,400 lebih orang, kalau kita nak buat one by one, dia agak susah. So, apa yang saya buat untuk jabatan saya, selepas sort, kami pindah ke template yang sedia ada di sini. So, ini semua template-template yang saya hasilkan untuk jabatan saya. Okay, kita sort dengan template sort data, and then masukkan markah terus. Tak payah fikir, tak payah pergi cari. Oh, siapalah belum hantar lagi, siapa sudah hantar. Kita tunggu, klik, sekelip mata sahaja, semua data kita sudah ada. Okay, tapi syarat dia kalau kita nak buat ini, okay, kalau kita nak buat ini, apa yang kita kena ada? Kita kena tahu control data. Alright, kita kena tahu control data. So, tajuk saya hari ini adalah jom main dengan data. Kita bermula dengan control data input, okay, data yang dimasukkan oleh pelajar, and then dari sana baru kita sort data dengan fungsi index and match. Okay, index and match. So ini saya secara ringkasnya, saya ada pensyarah fizik di College Matrikulasi Pulau Pinang dan saya adalah Google Certified Trainer. Okay, so ini adalah objektif untuk sesi kita hari ini. Yang first, kita akan belajar menggunakan response validation di dalam Google Form untuk penetapan data input. Okay, kita tetapkan apakah jenis data yang kita nak belajar untuk key in ke dalam Google Form kita. Kemudian kita guna index and match function untuk menyusun data dengan segera. Tak payah tunggu pun. Once kamu dah ada Google Sheets set up, cikgu-cikgu dah set up semua, dapat data daripada Google Form, paste masuk, anda terus dapat output dia. Okay, and then kita buat penganalisisan data dengan ringkas, juga boleh dibuat dengan menggunakan index and match function. So kita bermula dengan Google Form. Penggunaan response validations dalam Google Form untuk penetapan format data input. So, response validations kita boleh jumpa di 3 jenis pilihan soalan. Yang pertama adalah short answer questions di dalam Google Form, and then yang kedua adalah paragraph, dan yang ketiga adalah checkbox. Dalam ketiga-tiga jenis soalan ini, kita boleh buat rules, kita boleh buat peraturan. Kita nak mereka key in data macam mana. Kita nak mereka key in berapa jawapan. Semua kita boleh control dengan response validation. Okay, dan tujuan untuk sesi hari ini, kita nak fokus on short answer, and then kita nak tengok macam mana kita nak apply, nak guna regular expression untuk kawal. Biasanya apa yang kita kawal? Kita kawal student ID. Okay, sebab kalau kita kawal dengan guna nama pelajar, itu timbullah isu dia. Okay, nama pelajar yang sama, and then kadang-kadang nama pelajar, cara dia tulis dengan nama yang ada dalam sistem kita berbeza, terutamanya dari segi bin dan binti. Ada guna BT, ada tulis penuh, tapi bila pelajar tulis, setiap kali dia tulis dengan bentuk berlainan. So, kalau kita kawal dari segi nama, dia jadi sukar. So, apa yang saya suka buat? Saya control student ID. Okay, saya tetapkan format yang mereka nak buat. So, contoh yang kita nak buat hari ini, okay, kita nak buat rules untuk short answer. Berapa jenis rules yang kita boleh buat? Anda boleh download PDF ini. Okay, set rules punya PDF. Ini akan tunjuk, okay, ini yang kamu akan dapat di sini. Okay, jenis-jenis expression, jenis-jenis rules yang kita boleh buat. Okay, and of course, saya tak akan tunjuk semua. Kalau saya tunjuk semua hari ini akan jadi sesi untuk Google Form. Okay, tapi main fokus kita hari ini adalah belajar guna index and match function. So ini tuan-puan, cikgu-cikgu boleh simpan, okay, dan boleh cuba pada waktu masa lapang. Dan sekiranya anda tak faham macam mana nak guna semua ini, sini ada lagi satu link, okay, satu link untuk tuan-puan. Ini adalah sesi seminar yang saya buat sebelum ini yang explain A to Z. Macam mana kita nak guna regular expression di dalam setiap jenis soalan, di dalam setiap jenis pilihan. So dia ada terang dari segi buat set rules untuk short answer questions, ada terang, ada tunjuk contoh untuk set rules for paragraph, ada juga tunjuk anda macam mana guna checkbox and what is the difference between every single types of questions. Okay, so sini ada terang dengan jelas. So kalau anda tekan link ini, dia akan bawa anda ke recording sebelum ini. So ini sesi yang saya buat sebelum ini, yang terang A to Z.
macam mana anda guna Google Form dan macam mana anda set rules untuk setiap jenis soalan yang berlainan. So ini tuan-puan boleh bookmark untuk tengok kemudian. Hari ini kita akan belajar yang ringkas punya. Okay, kita akan belajar yang ringkas punya iaitu macam mana kita nak buat peraturan-peraturan untuk nombor IC, macam mana kita nak buat peraturan untuk students ID, contohnya nombor sekolah pelajar yang ada huruf dengan nombor sekali. Okay, and then ini adalah contoh untuk institusi saya iaitu buat nombor metrik. Okay, so sebelum kita bermula, saya nak tuan-puan download Google Form ini dulu. Okay, so moderator atau AJK saya urus setia dia akan share link ini di dalam ruangan chat. So saya bagi tuan-puan sikit masa untuk download dulu sebelum kita bermula. Okay, tuan-puan boleh download, akan dapat satu Google Form begini. Kita akan cuba secara hands-on bersama-sama. Okay, so anda akan dapat Google Form ini. Saya dah buat siap-siap, tuan-puan download, cikgu-cikgu download. Okay, kita akan bermula dengan cara buat format untuk nombor IC. Okay. So, semasa menanti, okay, sekiranya tuan-puan ada soalan, bolehlah tanya di ruangan chat. Okay, kita bermula dengan controlling data input. Penetapan format untuk data input. Okay, bagi yang baru masuk, anda boleh download Google Form ini dulu. Saya memang dah buat satu salinan untuk setiap peserta. So, peserta download, buka di laptop masing-masing, di desktop masing-masing. Kita cuba bersama-sama. Okay, so biar kita bermula dengan yang pertama. Okay, jenis data input yang pertama. Penetapan format untuk IC. Okay, macam mana kita nak tetapkan bahawa pelajar atau peserta dia masukkan sengkang di dalam kita punya format. Sekarang kita nak mereka key in sebiji macam dalam contoh ini. Okay, ada 6 digit di depan, follow by dash, 2 digit di tengah-tengah, follow by dash lagi, and then 4 digit di belakang. Kita tak nak mereka key in extra, kita tak nak mereka key in kurang, kita tak nak mereka key in tanpa sengkang. Kita nak semua ada. So first thing, bila anda dah sampai Google Form, anda pergi kepada titik, 3 titik di sini, okay, 3 titik di sebelah sini, tick respond validation. Okay, tick respond validation. Bila anda dah pilih respond validation, dia akan keluar baris ini. Okay, default setting dia tunjuk number. Kita tak nak number. Apa yang kita nak? Kita pergi kepada regular expression. Pergi ke regular expression. Okay, sekarang kita nak dia key in betul-betul ikut format yang kita nak. Kita tak nak dia key in yang bukan-bukan. Kita tak nak dia key in lebih. Kita tak nak dia key in kurang. Jadi kita tukar pilihan yang seterusnya. Kita tak nak contains. Okay, kita nak matches. Kita nak dia match format yang kita nak. Kita nak tetapkan format dia. Kita tak nak dia ubah. Okay, so once dah ada matches, apa yang kita nak buat? Sekarang kita nak set rules pula. Okay, kita nak tetapkan peraturan. So, macam mana nak tetapkan peraturan untuk nombor di sini? Okay, kita bermula dengan caret sign. Apa itu caret sign? Iaitu arrow ke atas. Okay, arrow ke atas. Bermaksud kita nak string kita bermula dengan, okay, yang seterusnya, yang kita tetapkan punya. So, ini adalah starting of the string, starting of the perkataan yang kita nak. So, bermula dengan caret sign, iaitu arrow ke atas. Okay, iaitu arrow ke atas. And then, okay, kalau kita tengok sini, kita ada 6 digit sebelum sengkang pertama. Okay, sebelum dash pertama. 6 digit. Kita nak digit. Okay, kita buat square bracket. Okay, square bracket kita nak dia 0 sampai 9. Okay, ini nombor yang kita nak. So, 0 sampai 9. And then kita tutup bracket. So, dia boleh key in nombor dari 0 sampai 9. Okay, dia boleh key in nombor dari 0 sampai 9. Tapi saya nak tetapkan dia cuma boleh key in 6 digit. So macam mana saya nak tetapkan 6 digit? Saya tak nak lebih, saya tak nak kurang. Saya mesti nak 6. So saya buat lagi satu bracket. Okay, ini saya tak tahu panggil bracket apa lah. Dia macam arrow punya. Okay, yang biasa kita buat. So kita masukkan ini. Okay, masukkan bracket ini.
kita nak 6 digit, kita masukkan huruf 6 di sini. And then tutup bracket. Okay, bracket ini. So, kalau tak nampak, saya besarkan sikit. Alright. Okay, so bracket ini. So, 0 sampai 9, dia boleh pilih antara 0 sampai 9 and then 6 digit. Sekarang saya nak dia follow by dash. Okay, saya nak dia follow by dash. So, apa yang saya nak buat? Okay, kalau anda tengok balik, okay, tengok balik list yang saya bagi tadi. Okay, set rules punya form. Sekiranya nak follow by symbol, kita kena ada backslash. Okay, kita nak ada backslash kalau nak follow by symbol. So, backslash and then dash. Bermaksud selepas 6 digit, dia mesti ikuti dengan satu dash. Okay, dia mesti ikuti dengan satu dash. Baru boleh sambung. Okay, baru boleh sambung. So, sekarang saya nak dia sambung dengan 2 digit lagi. Dan again, 2 digit ini dia boleh bermula dari 0 sampai 9. So, apa yang kita boleh buat? Kita ulang sahaja. 0 sampai 9, tutup bracket. Dan sekarang kita nak 2 digit, kita buka lagi bracket ini, letak 2, bermaksud kita nak dia key in 2 digit. And then tutup bracket. Okay, tutup bracket. So, kita nak lagi satu sengkang, so kita slash, backslash, and then dash again. Okay, backslash, and then dash again. And then apa yang kita nak buat? Sambung dengan 4 digit dalam IC kita. So, ulang sekali lagi. 0 sampai 9, square bracket, and then letak bracket ini 4. Okay, tutup bracket. Siap. Rules ini dah siap. Sekarang saya nak buat closing. Saya nak tutup pintu. Okay, so kalau saya nak tutup pintu, apa yang saya kena buat? Saya letak dollar sign. Okay, saya letak dollar sign. So, dollar sign bermaksud tamat. Okay, saya punya ayat, saya punya string, dia tamat di sini. Okay, dia tamat di sini. So, siap. Rules ini saya dah siap. Sekarang saya nak tengok betul tak saya punya rules. Okay, so saya pergi preview. So, preview adalah satu alat yang sangat berguna when it comes to Google Form. Okay, pergi preview. Kita tengok betul tak. Okay, saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 digit dulu. Saya letak dash. 1, 2, dash, 1, 2, 3, 4. Dia kata tak match pattern. Bila tak match pattern, dia tak boleh proceed. If kamu buat dia sebagai satu soalan required. Okay. So, kalau saya tambah lagi satu 6 di sini, boleh tak? Saya tambah 6, betul sudah. Betul sudah, dia tak akan kata tak match pattern dah. Kalau saya tak letak sengkang, saya buang, ini nombor IC saya, tak match pattern. Kalau tak match pattern dalam Google Form, dia tak boleh proceed ke part yang seterusnya. So, saya control data input dengan cara ini. Saya pastikan pelajar key in ikut format yang saya nak. Saya tak nak ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil sebab kalau format dia tak ikut, kita tak boleh guna sort function dengan efficient, dengan berkesan. Okay, so kita kena strict dengan data input kita. Okay, kita kena strict dengan data input kita. So, kalau saya tambah dash, dia betul sudah. Okay, so kalau anda tak nak dia keluar perkataan must match the pattern, apa yang anda boleh buat? Okay, anda boleh custom error text di sini. Okay, so maybe invalid. Okay, invalid. Atau kamu nak kata format salah. Boleh juga, tak ada masalah. So, kalau dia tak key in ikut kita punya peraturan, dia akan dapat message kata format salah. So, mereka boleh tengok balik lah. Pelajar akan check balik sama ada mereka key in ikut cara yang kita nak atau tidak. Okay, so make it the required questions. So, kalau pelajar tak buat dengan betul, dia tak boleh hantar. Okay, kita cuba lagi satu yang tengok. Kalau ada alphabet A di depan, B di belakang. Contohnya. Okay, so saya pergi kepada respond validation sekali lagi. Saya pergi ke regular expression, matches, and then sama juga. Okay, sama juga saya bermula dengan caret sign. Saya bermula dengan caret sign, tetapi sekarang saya nak alphabet di depan. Alphabet anda ada dua pilihan. Kalau anda memang betul-betul nak dia bermula dengan A, anda tulis A di sini. Okay, kalau anda betul-betul nak dia bermula dari A, so anda tulis A di sini. And then follow by 4 digit.
So 0 sampai 9. So sekarang saya nak 4 digit. 4. Close bracket. So hujung sekali dia B. Okay, contoh yang dibagi dia B. Kalau saya tak nak B, mungkin saya nak dia A sampai Z. Pilih. Terpulang pada dia. Kelas dia. Okay, mungkin ada kelas berlainan. Di sekolah kita mungkin ada 12, 13 kelas. Ada A sampai Z. So saya boleh buat square bracket sekali lagi. And then A to Z. Okay, A to Z. Tutup bracket. Habis cerita. Okay, tutup bracket, habis cerita. And then letak $sign, tutup pintu. Okay, so nanti dia akan key in. Yang pertama, huruf pertama mesti bermula dengan A. And then tengah-tengah dia boleh ada 4 nombor terpulang pada dia. Janji nombor itu bermula dari 0, tamat dari dekat 9, mesti nombor bulat. And then A sampai Z, dia boleh pilih salah satu huruf. Okay, salah satu huruf di sini untuk dimasukkan. Kalau anda nak capital letter. Contohnya, kalaulah anda nak small letter. Boleh tak? Kalau saya kata, okay, sekarang dia nak B kecil. Okay, B kecil, dia bukan nak B besar. Apa yang kita boleh buat? Okay, kita buat A sampai Z. A sampai Z, huruf kecil punya. So nanti dia mesti key in huruf kecil. Dia tak boleh key in huruf besar. So ini cara dia. Okay, ini syarat dia, ini cara dia. So tutup dengan $sign. Okay. Kenapa saya begitu susah-susah nak buat students ID begini? Sebab bila kita nak guna index and match function, belakang dia tak boleh ada space. Dan pelajar dah jadi satu kebiasaan. Setiap kali dia type sesuatu benda, dia mesti tambah satu space di belakang. So bila ada space di belakang, nanti saya tak boleh sort dah. Okay, dia akan jadi error. So kita kena prevent perkara tersebut berlaku di Google Form kita. Okay, so kita cuba lagi. Ini untuk yang institusi saya punya, untuk metric punya. So metric kalau aliran account dia A. Kalau aliran size dia akan jadi MS. Okay, contohnya. Dia boleh ada MS. Okay, dia boleh ada MJ. Ini contoh di matrikulasi. Nombor metrik mereka. Okay, so MA, MS, MJ terpulang pada aliran dia. So macam mana kalau saya nak buat rules untuk begini punya? Pergi kepada respond validation sekali lagi. Regular expression, matches, pattern dia sama, okay, bermula dengan caret sign, and then follow by, yang pertama saya nak M. So capital letter M. Seterusnya saya nak ASJ, pelajar pilih antara satu. Okay, salah satu. So apa yang saya buat? Square bracket, and then ASJ. Saya cuma bagi mereka 3 pilihan. Bukan lagi A sampai Z. Ya, cuma ada 3 pilihan sekarang. Either pilih A, either pilih S, either pilih J. And then follow by nombor 0 sampai 9. Okay, dan nombor metrik mereka 10 digit. So letak bracket 10 digit. And then tutup dengan $sign. Okay, tutup dengan $sign. So kalau dia tak buat begini, kita kata invalid. Okay, invalid ID. So saya control data mereka key in. Saya tak nak mereka letak space di belakang. Saya tak nak mereka letak space di depan. Saya tak nak ada huruf kecil. Saya mesti nak huruf besar. Supaya saya boleh sort dengan senang. So kalau saya buat begini, kita cuba tengok. Okay, apa yang terjadi kalau dia tak letak A, S atau J? Okay, kita ke preview sekali lagi. Okay, kita cuba. Okay, M, let's say dia letak B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 digit. Invalid ID. Sebab dia pakai B di sini. Kalau saya letak A, boleh dah. Dia terima. Google Form saya terima dah sekarang. Kalau dia guna huruf kecil, invalid ID. So kita control dengan ketat data input kita. Kalau data input kemas, nanti semua kerja kita jadi senang. Okay. So capital letter A, boleh. Capital letter S, boleh. Capital letter J juga boleh. Kalau dia buat space di belakang, dia jadi invalid. Ini powerfulnya Google Form kita. Okay, kita memang control betul-betul ID dia. So bila ID semua dah
key in ikut format yang kita nak. Bila kita extract data, bila kita susun data, semua akan jadi senang. Anda akan rasa, oh bagusnya budak sekarang. Dia key in semua ikut format yang kita nak. Senang jadi kerja kita. Okay? So ini adalah objektif pertama slot hari ini. Okay, kita dah belajar macam mana kita nak control data input, macam mana kita nak control students ID. Okay, so cikgu-cikgu kalau ada soalan boleh tanya dalam chat. Okay, kita bagi sikit masa untuk cikgu-cikgu cuba. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, so ini tujuan dia. So yang baru masuk, anda boleh download. Okay, link dia ada di chat. Anda boleh download and then boleh cuba. Okay, boleh cuba. So kita cuba tetapkan rules untuk 3 ni. Kalau anda belajar yang lebih, okay, cikgu-cikgu boleh ke link tadi. Okay, link YouTube tadi. Memang saya explain A to Z. Memang saya cuba semua jenis respon validations yang ada di dalam senarai PDF ini. Okay, senarai PDF yang saya bagi tadi. Okay. So seterusnya kita akan tengok Google Sheets. Okay, so cikgu-cikgu setakat ini okey tak? Harap masih okey kan? Okay, so seterusnya kita masuk ke Google Sheets. Okay, tujuan pertama adalah penggunaan formula, index and match. Okay, campuran dalam Google Sheets untuk penyusunan data dari Google Form. Tadi kita susah-susah buat rules. Kenapa? Inilah tujuan dia. Kita nak susun data kita. Okay. So sebelum kita susun, kita kena kenal pasti beberapa perkataan. Okay, kita kena faham apa maksud perkataan dia. Okay, yang first one, cell. Cell bermaksud merujuk kepada satu kotak. Okay, merujuk kepada satu kotak. Column adalah vertical set yang menegak punya. Row adalah yang melintang. Okay, melintang, horizontal set of cell. Range, dia boleh rujuk kepada row. Dia boleh rujuk kepada column, dia boleh rujuk kepada whole table. Terpulang pada macam mana cikgu-cikgu tulis formula tersebut. Okay. Now, yang penting kita kena tahu apa beza function dan formula. Function adalah operations yang built-in, yang sudah sedia ada di dalam Google Sheets kita. Contohnya, index adalah satu function, match adalah satu function, sum adalah satu function, semua itu kita panggil function. Bila anda gabungkan dua atau ke atas punya function, dia akan jadi formula. Itu beza dia. Okay, so hari ini, first thing kita nak tengok. Kita nak tengok function dulu, and then sambung dengan guna formula. Kita nak gabungkan index dengan match sekali. Untuk tengok macam mana kita nak sort data dengan senang sekali. Okay, so worksheets adalah satu muka surat, spreadsheet is the whole thing. Okay. So kita tengok index function. Okay, index function reference. So reference ini dia adalah reference range kita. Okay, reference cell kita. So dia boleh jadi table, dia boleh row, dia boleh rows, dia boleh column. Okay, so dia terpulang pada macam mana anda tulis dia. Okay, now kalau anda tengok formula di sini, dia ada square bracket di dalam formula ini. Square bracket bermaksud tak wajib. Okay, with or without nombor di dua tempat ini, dia masih boleh berfungsi, dia masih boleh kira. So index function, functions pertama yang kita nak tengok, and then match function. Match function dia bermula dengan search key, okay, benda yang kamu nak cari, yang cikgu-cikgu nak cari. So di sini dia nak cari Sunday. Nak cari Sunday dekat mana? Nak cari Sunday dari cell A2 sampai A9. Okay, bermaksud dia nak cari dalam kolom ini. Okay, dalam kolom ini. So search type. Search type ada tiga jenis. Dia ada satu, ada kosong, ada negatif satu. Satu, apabila kita punya data, kita susun di dalam susunan menaik, ascending order. Okay, kosong kita nak search yang exact value. Negative one, bila kita ada satu range di mana kita susun dia ikut susunan menurun, descending order. Okay, descending order. So kebiasaannya kalau kita nak sort data, kita guna kosong. Okay, kita guna kosong. So kita nak tengok index function, kita nak tengok match function.
And then nak tengok juga count if function. Okay, ini extra yang saya nak tunjuk cikgu-cikgu. Sebab apa? Sebab sebagai seorang cikgu, apa yang kita paling suka? Kita nak kira bilangan pelajar A. Itu yang paling seronok bila kita buat pengiraan. Berapa orang dapat A, berapa orang dapat B, berapa orang dapat C. Kalau boleh, kita jangan ada F. Itu yang kita nak. So count if, okay, kita akan tengok juga macam mana kita nak count, apakah cara dia, macam mana kita nak buat. So sekarang saya nak cikgu-cikgu download juga borang ini, okay, Google Sheets ini. Saya dah siapkan template juga, cikgu-cikgu download saja, kita akan buat secara hands-on bersama-sama. Okay, saya bagi cikgu-cikgu sikit masa untuk download. Okay, download ini, and then kita akan cuba bersama-sama. So bila cikgu-cikgu download dan buka, cikgu-cikgu akan dapat satu salinan ini. Okay, akan dapat satu salinan ini. Akan nampak begini. Bukan sepatutnya download kah? Saya punya link ada masalah kah? Saya tengok ya. Ya, kamu make a copy. Okay, kamu make a copy, jangan masuk copy saya. Nanti masuk copy saya, kamu buat this copy saya pula. Okay, you make a copy. Link yang saya bagi sepatutnya bagi anda download. Tekan and then make a copy. Okay, make a copy. Kamu jangan buka sebagai sharing. So ini adalah template yang cikgu-cikgu akan dapat. Okay, cikgu-cikgu akan dapat ini. So kita akan tengok macam mana kita nak guna index function, macam mana kita nak guna match function, macam mana kita nak guna count if function. Formula saya dah bagi di sini untuk jimat masa sebab kita ada 1 jam saja hari ini, tetapi saya akan terangkan one by one untuk cikgu. Okay, kenapa saya dapat formula ini? Dan kalau kita buat ikut formula ini, apa yang kita akan dapat? Dan kenapa saya letak dollar sign di dalam saya punya formula? Kalau kamu tengok slide tadi, formula dia tak ada dollar sign. Kenapa saya letak dollar sign dalam semua formula saya? Ada tujuan dia. Okay, ada tujuan dia. So saya bagi cikgu-cikgu sikit masa untuk download dan buka Google Sheets ini. And then kita akan cuba bersama-sama. Okay, kita akan cuba bersama-sama di tempat output sini. Supaya apa yang tak lari ya, cikgu? Cikgu Wong? Kalau kita pasal Google Form, okay, kita memang nak fix dia punya format supaya dia tak lari. Memang itu tujuan dia. Okay, sebab bila kita nak buat analisis semua ini, kita punya format mesti ikut yang betul-betul punya. Okay, kalau kita buat tak ikut format yang kita nak, bila anda analisis, dia akan overlook beberapa data. Bila dia analisis, dia akan skip data tersebut sebab dia anggap data tersebut sebagai invalid data. Okay, so memang kita kena tetapkan format data input. Kalau pelajar dia tak key in students ID ikut yang kita nak, contohnya dia ada space di antara nombor dia, contohnya dia guna huruf kecil semua, nanti semua itu dia akan affect. Dia akan menjejaskan penganalisisan data kita. Dia akan skip. Dia tak akan kira sebab dia tak ikut format yang kita nak. Bila kita analisis, dia dianggap sebagai error. Okay, dia dianggap sebagai error. Okay, so sekarang biar kita tengok. Okay, biar kita tengok macam mana kita nak guna index function. Okay, so index, apakah beza antara index function dengan contohnya ada orang kata kenapa saya tak nak terus guna VLOOKUP? Okay, kenapa saya tak nak terus guna equal function? Kalau saya nak cari aliran untuk Amir, kenapa saya tak boleh kata okay terus equal to aliran di sini? Kenapa tak boleh? Bukan tak boleh, boleh. Cuma bila kita guna formula dia jadi dynamic. Okay, dia bukan static. Static bermaksud di sini kalau anda ubah nilai dalam jadual,
Okay, mungkin dia dah tak dapat detect dah data yang kita nak. Tapi kalau kita guna index function, dia boleh detect. Okay, dan apa kelebihan index function? Index function, dia akan copy the whole string from the table into the output. Okay, so kalau anda guna count function, anda guna certain functions, dia akan keluar nombor sahaja. Okay, dia akan keluar true or false. Dia akan keluar nombor sahaja. Tapi kalau anda guna index, dia akan copy satu string, satu ayat, okay, satu ayat ke dalam kita punya output. So contohnya, kalau saya nak cari aliran untuk Amir, okay, macam mana saya nak buat? So anda tengok, okay, pergi kepada output, letak equal sign. Okay, now ada dua cara. Kalau aliran kamu sudah tahu baris kedua, actually anda boleh select sini sebagai range sahaja. Okay, dan itu yang saya suka buat. Saya memang suka pilih siap-siap saya punya column. Okay, tapi ada juga orang dia tak suka buat begini. Dia nak terus highlight satu table. Boleh atau tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. So, lepas highlight, apa yang saya suka buat? Saya suka tambah $sign. Okay, saya suka tambah $sign di depan setiap perkataan dalam table saya. Oh, yang sepatutnya index dulu, bracket. Okay, so reference kita anda boleh pilih aliran sahaja atau anda boleh pilih whole table. It's up to you. Okay, it's up to you. Dia punya key part adalah yang seterusnya, column dengan row. Okay, so saya letak $sign sebab saya nak kunci table ini. Okay, saya nak kunci table ini, saya nak lock dia. So kalau saya buat sebarang edit, saya tambah row, saya delete row semua, dia masih akan kekal dalam range ini, dalam table ini. Okay, kalau kamu tambah, dia akan ikut tambah. Kalau kamu buang row, dia akan ikut buang. So dia jadi dynamic. Okay, dia jadi dynamic. Dan kenapa saya letak $sign? Sebab biasanya saya tak akan buat untuk satu cell sahaja. Saya akan buat untuk satu row, satu column kadang-kala. Okay, saya akan drag. So kalau anda tak letak $sign dan anda drag, okay, dia akan lari nombor dia. Sekarang masih tak nampak sebab kita pakai satu cell. Nanti bila kita cuba latihan satu lagi, anda akan nampak kenapa mesti ada $sign. Okay, so comma. Okay, row. Sekarang kita punya Amir di row ke berapa? Okay, sekarang Amir kita di row ke-2. Okay, Amir di row kedua. So, I letak 2. And then, aliran di berapa? Aliran di kolom kedua juga. So, row kedua, kolom juga kedua. Okay, and then tutup bracket. Dapat. Okay, aliran untuk Amir adalah science. Betul tak? Betul. Okay, betul. Macam mana nak cari kelas untuk Tan pula? Kita ulang sahaja benda yang sama. Equal to index. Okay, kalau anda buat dengan betul, dia akan keluar formula ini. Okay, dia akan keluar arahan ini. So reference, okay, reference kamu nak cari kelas dari mana? Kamu nak cari kelas dari table ini. So you highlight the whole table. Kamu highlight satu table ini. Okay, and then comma. Seperti biasa, saya suka letak $sign. Okay, saya suka letak $sign di depan A, di depan 2, di depan D, di depan 6. Okay, saya letak $sign sebab saya nak kuncikan dia. Okay, so sekarang saya punya Tan di row ke berapa? Di row ke-4. Okay, dalam table saya, Ali, Amir, Hamid, Tan. Tan adalah ke-4. So, 4. And then, comma. Okay, kelas di kolom keberapa? Okay, 1, 2, 3. Kelas di kolom ketiga, saya letak 3. Tutup bracket. Okay, tutup bracket. So, enter, dia keluar. Kelas untuk Tan adalah S1. Okay, kelas untuk Tan adalah S1. So, untuk Hamid, okay, untuk Hamid, kita nak cari juga Hamid punya markah. Okay, Hamid punya markah. So, ulang saja benda yang sama, equals to index. And again, anda nak cari maklumat dari jadual ini, highlight the whole table. Okay, highlight the whole table. So, letak $sign. So, $sign nak letak, tak nak letak untuk latihan ini, tak ada masalah. Tapi, untuk next latihan, wajib letak. Sebab dia kunci. Okay, dia kunci nombor itu, dia kunci cell itu. And then, row untuk Hamid. Hamid terletak di dalam row ketiga. Okay, di dalam row ketiga. And then
kolom, markah jatuh pada kolom keempat di dalam table kita, di dalam jadual kita. So 4, tutup bracket. So enter. 91, 91, betul juga. Betul juga. So ini cara yang senang, cara yang kita buat untuk jadual ringkas, jadual yang senang. So seterusnya, sekarang kita tak nak cari satu data saja. Kita nak data dari satu row, kita nak extract semua maklumat mungkin untuk Hamid. Kita tak nak satu saja, kita nak satu baris. So apa yang kita boleh buat? Equals to index, open bracket. Again, kita nak analisis mana? Kita nak analisis jadual ini. So kita highlight jadual ini. Kita highlight jadual ini. And then kita nak row ketiga. So kita letak 3. Kita tak nak kolom kan? Kalau kita tak nak kolom, kita letak kosong. Kita tak nak. Kita bukan tak nak kolom, kita nak semua. So kita nak semua. So kita letak kosong. So kalau anda letak kosong, dia tak akan rujuk kepada spesifik punya kolom. Dia akan terus copy semua satu row. So dia keluar dah. Hamid, aliran dia per accountan, kelas dia P1, markah dia 91. Semua maklumat untuk Hamid dia keluar terus. Dia keluar terus. Untuk kolom pertama pula, macam mana kita nak buat? Kita ada sini output juga equal to index, open bracket, reference table, this whole table, comma, so dollar sign seperti biasa, memang I suka dollar sign. Row. Sekarang kita tak nak tengok pada satu row sahaja, kita nak semua row. So kita letak kosong. Kita letak kosong bermaksud kita nak semua. Kita tak nak rujuk kepada spesifik punya. So comma, syarat dia sekarang kita nak kolom pertama, so letak 1. Tutup bracket, dapat terus. Kolom pertama punya semua maklumat. So kita ada Ali, Amir, Hamid, Tan dan Siti. So ada semua. Ada semua. Match function pula. Index function dia copy ayat. Dia copy semua benda. How about match function? Match function, dia tak bagi kita nilai. Dia bagi kita posisi, number. Number. So tadi dalam index function, kita key in nombor tersebut. Kita key in posisi kedua, posisi kolom kedua, row kedua. Kolom keempat, row keempat dan sebagainya. Kita key in nombor dia. Untuk match function, kita anggap kita tak tahu di mana dia data dia. Kita tak tahu dia mana. So apa yang kita boleh buat? Kita guna match function. So contohnya, cari posisi Siti dalam kolom pertama. Kita nak posisi Siti di dalam kolom pertama. So equals to match. Open bracket, search key. Kita nak search. Search apa? Kita nak search Siti. So 2 dot yang comma dekat atas itu, 2 dot, and then Siti. Kalau anda nak string, mesti ada buka comma dengan tutup comma. And then masukkan Siti, and then comma, range. Kamu nak cari Siti dekat mana? Kamu nak cari, cikgu-cikgu nak cari Siti di dalam kolom pertama kan? So highlight kolom pertama. Highlight kolom pertama. And then search type. Sekarang saya nak search macam mana? Saya nak, Siti pun boleh, mungkin nama lain yang dekat dengan Siti, terpulang lah. Tapi sekarang saya tak nak. Saya nak betul-betul Siti sahaja. Saya tak nak ada nombor lain. So saya letak kosong. Kosong bermaksud exact match. Exact match bermaksud 100% panggil Siti, baru dia akan cari posisi dia. Kalau bukan panggil Siti, kalau dia punya Siti, S-I-T-T-I, dia tak akan cari. Dia tak akan cari. So saya tutup. So match Siti, and then A2 sampai A6. Satu data saja, tak ada masalah. Kalau lebih daripada satu, kita mesti letak dollar sign seperti biasa. So enter. Enter. So dia akan keluar posisi di 5. Betul tak? Dia dalam kolom pertama, dia jatuh pada baris ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Betul. Posisi dia di tempat ke-5. Dan nak cari posisi S2 di dalam row. Tadi kita cari kolom. Sekarang kita nak cari S2 di dalam row kedua.
Boleh tak kalau kita nak cari row? Boleh juga, tak ada masalah. Okay, kita buat yang sama, equals to match, buka bracket. Sekarang saya nak cari S2. Okay, so saya taruhkan S2 as my search key. Okay, sebagai search key saya, comma, range. Sekarang saya tak nak column, saya nak row. So saya highlight row kedua ini. Okay, saya highlight row kedua, comma, saya nak exact match. So kosong, tutup bracket. So dia beritahu saya, dia jatuh pada row, okay, pada tempat ketiga di dalam row kedua. Betul tak? 1, 2, 3. Betul juga. Okay, betul juga. So sekarang ini dia nampak macam ringkas. Kenapa kita tak nak kira secara manual? Betul kan? Kira secara manual lagi senang. Tapi cuba cikgu-cikgu bayangkan, kalau saya nak kira posisi untuk lebih daripada 1,400 orang pelajar, pening saya. Saya duduk di depan laptop saya cuma kira saja posisi dia sepanjang hari. Pelajar ini di posisi mana, pelajar ini di posisi mana. Saya duduk sepanjang hari, duduk kat sana kira. Kan? Susah. So apa yang senang? Kita guna match function. Kita guna match cari posisi, and then bila dah dapat posisi, kita masukkan ke dalam index function. Kerja kita jadi senang. Kita tak payah kira. Dia di row mana, dia di column mana, semua tak payah buat. Senang. Okay, Google Sheets buat untuk kita. Index and match function buat untuk kita. Okay, so the last one, kita nak tengok count if. Okay, kalau count, okay, dia cuma akan kira terus. Count if, anda boleh cari perkataan tertentu. Okay, anda boleh cari perkataan tertentu. Count if lagi bagus daripada count. Sebab count dia cuma kira nilai. Okay, yes or no. So dia senang saja. Dia tak boleh buat yang susah-susah punya. Yang lebih powerful punya adalah count if. So macam mana kita nak count if, okay, nak kira bilangan pelajar aliran sains. So equals to count if. Okay, kita key in formula, buka bracket. Nak count mana satu, kita nak cari aliran kan. Highlight aliran. Okay, highlight aliran. Comma. Nak cari apa? Kita nak cari aliran sains. Okay, so sama juga kita key in size. Okay, kita key in size. So tutup bracket. So B2 sampai B6 adalah aliran pelajar. Okay, and then saya nak cari apa? Saya nak cari size. Okay, saya nak cari size. So saya nak tulis size di sini. Saya enter. Kira, okay, saya ada 3 orang pelajar di dalam aliran size. Betul. Okay, kita kira secara manual, kita dapat 3 juga. Okay, so kita guna kaedah yang sama untuk kira bilangan pelajar dapat A, B, C, D. Okay, cuma anda tukar dia punya criterion. Criterion adalah apakah benda yang kamu nak kira, yang cikgu-cikgu nak cari. So contohnya, kalau nak cari bilangan perakaunan pula. Okay, kalau kita nak cari bilangan perakaunan, equals to, again, count if. Okay, count if. Nak count apa? Sekarang saya nak cari aliran perakaunan, juga aliran. Okay, juga aliran. Comma, criterion. Dia punya syarat, perkataan yang saya nak cari. Sekarang perkataan yang saya nak cari, perakaunan. Okay, perakaunan. Tutup, comma, and then tutup bracket, enter. 2 orang. Okay, 2 orang. So ini kalau anda nak cari perkataan tertentu. Kadang-kadang kita punya result bukan dalam perkataan kan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita cari syarat, okay, kita cari markah dia. So sekarang apa yang kita nak buat untuk kira bilangan pelajar yang dapat 80 markah ke atas. Okay, 80 markah atau ke atas. Nak termasuk. Okay, nak termasuk 80. So equals to, again, count if, open bracket. Sekarang saya nak kira markah. So saya highlight kolom untuk markah. Kriteria dia, saya nak greater than or equals to 80 marks. Okay, so greater equal 80. Tutup. Okay, and then tutup bracket. Dapat 3 orang. Okay, 3 orang. Ini cara dia. Okay, ini cara dia. So saya besarkan sikit supaya cikgu-cikgu nampak. Okay, so ini cara dia. So kita ada
formula-formula di sini. Okay, so formula memang saya dah bagi kepada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu boleh cuba. Okay, yang penting sekarang saya terangkan kepada cikgu. Kenapa kita buat begini? Kenapa kita buat begitu? Semua ada sebab dia. Okay, semua ada sebab dia dan dia akan bagi kita outcome yang berlainan. Alright. So ini latihan asas untuk kita tengok macam mana kita nak guna index function, macam mana kita guna match function, macam mana kita guna count if function. Okay, so cikgu-cikgu download ini nanti boleh cubalah. Okay, nanti boleh cuba. Okay. Yes, ada orang buka mikrofon, ada soalan? Cikgu Mizan, ada soalan? Asyik bilik B31. B31. Yang untuk yang mana satu? Cikgu, tak dengar cikgu. B21. B21. Mana satu? Yang Google Sheets ini saya dah bagi tau. Saya dah bagi. Jadi cikgu tak payah salin. Moderator tolong post link dia lagi untuk peserta-peserta yang baru masuk download. Okay, so kita dah download beberapa dokumen sepanjang sesi ini. Memang semua template ini saya dah bagi. Okay, semua template ini saya dah bagi. Cikgu-cikgu tak payah salin. Apa yang cikgu nak buat, cikgu fokus on macam mana kita dapat output. Kenapa kita dapat output begini sahaja? Okay, kenapa kita dapat output begini sahaja? Right, so ini adalah kita punya table. Okay, kita punya table. So cikgu-cikgu boleh download. Alright, so kita dah siap dengan asas punya. Okay, sekarang baru kita nak masuk main course. So sesi saya mungkin akan habis lewat sedikit ya. Sebab kita nak masuk yang lebih rumit punya. Okay, so tadi kita belajar yang asas, kita belajar apa itu index function, apa itu match functions, apa itu count if functions. Okay, so sekarang kita nak cuba yang lagi rumit punya. Kita nak gabungkan dia sekali. Okay, kita tak nak buat secara berasingan dah. Kalau berasingan nampak macam senang je. Apa yang kita nak buat sekiranya kita nak berurus dengan beratus-ratus set data. Okay, beribu-ribu orang pelajar. So sekarang ini kena download juga. Okay, ini kena download juga. So sekarang ini adalah exercise terkini. Alright, exercise terkini. So exercise yang last kali kita akan buat yang rumit punya. Pautan juga ada di chat. Okay, terima kasih Encik Adam yang tolong postkan link tersebut. So cikgu-cikgu boleh download ini. Okay, bila cikgu-cikgu download, cikgu-cikgu akan dapat satu template begini. Okay, cikgu-cikgu tolong downloadkan. Okay, cikgu-cikgu download dulu. Saya bagi cikgu 1 minit untuk download dan buka. Okay, dan buka spreadsheet ini. So kalau ada soalan, cikgu-cikgu boleh post dalam chat atau buka mic tanya. Okay, jangan segan. Kita di sini untuk belajar bersama-sama dan ini adalah bengkel secara hands-on. Okay, so cikgu-cikgu download template ini dulu. Sekarang kita akan buat analisis yang lebih rumit sedikit. Okay, kita gabungkan. Kita gabungkan index and match function di dalam satu formula. Okay, and then daripada sana kita cuba belajar. Okay. Rakaman saya akan bagi. Okay, nanti di slide seterusnya disebabkan saya buat Google Meet. Okay, saya hari itu agak rushing, tak sempat set up YouTube. So nanti saya akan minta cikgu-cikgu isi satu borang. Okay, selepas video dah siap, saya akan email kepada semua cikgu-cikgu. Alright, so memang akan ada rakaman. Alright, so okay, cikgu-cikgu dah buka, akan dapat template begini. Okay, akan dapat template begini. So jom main dengan data, kita ada empat tab. Okay, ada raw data, ada sort data. Kita nak belajar macam mana nak sort and then kita analyze. Buat analisis dengan index match function serta count if function. Okay, itu yang paling penting untuk cikgu-cikgu. Okay, now sekiranya selepas sesi hari ini, cikgu-cikgu tengok video pun rasa susah,
atau cikgu-cikgu tak sempat lagi nak go through video, atau cikgu-cikgu tak biasa tengok video belajar, saya ada masukkan menu juga di sini. So pergi kepada menu, dia akan ada explain A to Z. Macam mana nak buat analisis, macam mana nak buat analisis dengan index match function. So semua ini saya dah masukkan, saya dah screenshot, saya dah tulis sikit explanation juga sekiranya cikgu-cikgu memerlukan sikit penjelasan selepas sesi hari ini. So semua ada dalam Google Sheets ini, cikgu-cikgu download, semua ada di fingertips nanti. Okay, so raw data, sort data dengan analisis, that will be our main focus. So raw data adalah data yang kita dapat dari Google Form. Okay, kita dapat timestamp, kita dapat email address, kita ada score yang terus dapat dari Google Form, yang terus extract dari Google Form. Okay, so students ID, students name yang mereka key in punya, and then mereka punya metric number. So metric number memainkan role yang sangat penting. Okay, this is a student ID actually. Okay, students ID. So students ID memainkan peranan yang sangat-sangat penting di dalam template ini. Sebab kalau dia key in ID tak ikut format yang ditetapkan, memang kita tak boleh analisis dah nanti. Okay, kita tak boleh analisis. That's why kenapa saya bermula dengan Google Form tadi. Kita nak control, kita nak kawal, pastikan mereka masukkan students ID ikut format yang kita nak dulu. So raw data dapat bentuk begini. Okay, so jangan buat apa-apa ke dapat raw data, memang dah cantik, dah cun dah semua ini. Kita pergi kepada sort data. Apa yang kita nak buat di sort data di sini? Aha, ini yang penting. Sekarang kita ada raw data. Okay, so raw data kita nak pindahkan students ID masuk ke column B sini dan kita punya score masuk ke column C. Macam mana nak pindah itu juga kena berhati-hati. So pergi kepada raw data, kita copy, okay, kita highlight dulu semua students ID. Okay, and then kita copy, and then kita pergi kepada sort data. Okay, now row pertama. Right click, jangan Ctrl V. Okay, saya memang sangat-sangat tak galakkan guna Ctrl V di dalam Google Sheets sebab dia akan lari formula dia. Format dia akan lari. Kita paste special, paste as value. Okay, paste as value. So dia akan keluar di sini. Ini raw data. Okay, so raw data yang tidak tersusun. Raw data yang tidak tersusun. Sekarang saya kembali kepada raw data lagi. Apa yang saya nak susun sekarang adalah markah pelajar kan? So saya highlight semua markah. Again, saya copy. Ini kena sangat berhati-hati. Bila anda nak paste, okay, mistake yang biasanya cikgu-cikgu buat, dia terus paste. Kalau anda terus paste, apa yang akan terjadi? Anda akan paste terus dengan 21. Ini yang kita tak nak. Kalau anda paste dengan 21 ini, nanti dia tak boleh buat analisis data. Okay, kita tak boleh kira percentage. So apa yang saya nak buat, saya pergi kepada paste special, paste values only. Dia akan buang 21 di belakang. So kita punya data keluar kemas. Memang betul-betul markah pelajar. Okay, so kena ingat, jangan guna paste. Kita guna paste and then values only. Okay, kita paste as a value. Okay, kita jangan paste sekali dengan dia punya format, kita jangan paste sekali dengan dia punya formula, tak nak, semua itu kita tak nak. Kita paste as value. Okay, paste as value. So sekarang saya dah ada students ID dan markah pelajar yang tidak tersusun. So macam mana saya nak buat dia tersusun? Ini yang kita nak belajar sekarang. Okay, so macam mana nak buat dia tersusun? Okay, kita guna index and match function. Okay, kita guna index and match function. Saya besarkan sikit supaya tuan-puan boleh nampak. Okay, so equals to, okay, kita bermula dengan index. Okay, sekarang kita nak susun data yang mana satu. Kita nak dapat data yang mana satu. Itu adalah reference cells kita. Kita nak dapat markah pelajar. So reference cell adalah markah pelajar. Okay, so anda highlight markah di sini sampai 100, comma. Okay, bila sampai step ini, di sinilah dollar sign memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Okay, kita mesti masukkan dollar sign. Okay, kita mesti masukkan dollar sign. Saya akan beritahu cikgu-cikgu kenapa sebentar lagi.
masukkan dollar sign. Okay, and then sekarang kita nak tetapkan row. Row ini takkan kita nak cari satu-satu. Student ID 1221 ini di row mana satu. Student ID 1222 ini di row mana satu. Itu saya akan jadi pengsan apabila saya analisis begini. So di sinilah kita memerlukan match function. Okay, kita nak match function. Match function akan beritahu kita di manakah student ID 1221 itu di dalam raw data kita. So match, buka bracket. So sekarang kamu nak search mana satu? Kamu nak search ID ini. Okay, kamu nak search ID ini, comma. Nak search ID ini di mana? Nak search ID ini di dalam raw data. So highlight juga raw data. Okay, highlight juga raw data. Okay, comma. And then kembali kepada equations kita. Equations kita, sekarang kita juga mesti letak dollar sign. Okay, kita kena letak dollar sign juga. Dollar sign di B, dollar sign di 3, dollar sign di B, dollar sign di depan 102. Okay, and then search macam mana? Saya nak search exact match. Okay, exact match. Saya nak dia match betul-betul ID yang saya nak di sini. Okay, ID yang 1221 ini. So kalau anda tak letak kosong, nanti dia akan berterabuk. Kamu punya data. Sebab 122 pun dia akan masukkan, 1223 pun dia akan anggap dalam mesh. So data kamu akan jadi error. So mesti ada kosong because you want exact match. Okay, anda nak ID yang betul-betul yang ini. Okay, and then comma. So column mana satu? Okay, disebabkan saya punya cell ini, saya cuma pilih satu saja, cell column 1. Okay, column 1. So kalau anda highlight whole table, anda tengoklah anda nak column yang mana satu. Okay, nak search data ni di column mana satu. Nak index di column mana satu. So close bracket. Okay, close bracket. Enter. Okay, enter. Dia akan keluar. Okay, so dia akan keluar. So autofill anda nak atau tak nak? Tak nak. Okay, autofill tak nak. Sebab nanti autofill dia akan buang dollar sign kamu. So kamu drag. Boleh. Okay, sebab saya dah masukkan dollar sign. Nah, apa yang terjadi kalau saya tak letak dollar sign? Okay, kalau saya ada dollar sign, anda cuba tengok formula di sini. Okay, kalau saya letak dollar sign, tak kisah data mana satu yang saya ambil. Okay, tengok ada dollar sign. Sini punya formula C3, C102. Yang seterusnya, formula dia pun C3, C102, B3, B102. Yang seterusnya, kalau kita tengok formula C3, C102, B3, B102. Ini sekiranya ada dollar sign. Kalau tak ada dollar sign, apa yang akan terjadi? Okay, saya buang dollar sign dia. Okay, saya buang dollar sign. Saya buang dollar sign. Okay, sekarang saya punya formula tanpa dollar sign. Okay, sekarang saya punya formula tanpa dollar sign. So, apa yang akan terjadi? Okay, kalau saya drag dia turun, nampak nilai masih sama sebab ini cuma first view data. First view data memang dia cantik. Tapi bila dia sampai hujung, dia akan... Semayang. Tubahan. Apa? Itulah salahnya kau. Ya. Apa soalannya, Cikgu Ramizan? Saya memang patut keluar dah. Saya patut dia terjun keluar macam ni kan? Memang patut apa? Cikgu Ramizan. Cikgu Ramizan, saya tak pasti line anda yang ada masalah atau line saya tak ada masalah. Saya tak dapat dengar suara anda. Mungkin anda post dalam chat. Supaya saya faham apakah soalan yang Cikgu Ramizan tanya ya, Cikgu. Boleh, Cikgu? Okay, saya sambung dulu ya, Cikgu. Sementara tunggu Cikgu type soalan dalam chat. Okay, so kalau anda tak letak dollar sign, apa yang akan terjadi? Anda tengok. Yang pertama, C3, C102, B3, B102. Tapi seterusnya, disebabkan anda drag, semua nombor dia akan turun satu nombor. Dia menjadi C4103, B4103. So kalau kamu tengok table di sebelah kanan, okay, di sebelah kanan dia ada kotak-kotak, ada garis putus-putus ini. Anda punya reference range, dia dah turun satu kotak dah. Disebabkan anda drag dia.
So kalau anda tak letak dollar sign dan anda drag, anda punya range, reference range ini semua dia akan turun satu kotak. Okay. Yang ketiga pula, kalau anda tengok dia menjadi C5, C104, B5, B104. Dia turun lagi satu kotak. Okay, dia turun lagi satu kotak. So, bila anda tak drag, okay, mungkin dia dah tak dapat detect dah nilai dia. Okay, kita cuba tengok apa yang terjadi kalau tak ada. Right? So, dia akan kurang lah. Kamu punya search range, anda punya search range, dia jadi semakin kecil. Okay. So, dia akan jadi not available dah. Okay, dia akan jadi error. Sebab dia apa? Sebab bila kamu tengok formula dia start searching daripada nombor 21 ini. Disebabkan anda tak letak dollar sign di depan, anda tak kunci dia. So bila anda drag, nanti dia memang akan ada error keluar. Okay, so di sini kamu tengok formula C23, C122, G23, and then B23, B122. Yang betul punya sepatutnya dia masih C3, C102, B3, B102. Okay. So, kalau ada dollar sign, memang dia akan kunci table kita. Okay. Kalau tak ada dollar sign, bila anda drag, anda punya reference akan drag sekali, akan turun sekali. So, dollar sign sangat penting. Okay. Dollar sign sangat penting. So, ini yang salah punya, kita tak nak tengok. So, yang betul punya, dia dah auto sort dah. Okay. Semua dah kemas. Okay. Semua dah kemas. Nak dapat copy, okay. Macam mana nak copy data dari matrix nombor ke dalam raw data? So, anda pergi ke raw data. Okay, anda copy sini kan. Copy semua. And then di data, paste as value. Okay, paste as value. Kamu jangan guna Ctrl-C, Ctrl-V. Memang sangat tidak digalakkan guna Ctrl-C, Ctrl-V. Okay, anda paste sebagai value. Paste as value. So, dia akan keluar begini. Okay, dia akan buang belakang dia. So, kita dah dapat data yang kita nak. Kenapa kita nak sort dia? Sebab kita nak pindah ke template. Okay, ke dalam senarai yang kita nak. So, sekarang saya dah ada semua markah ini. Saya copy, saya masuk ke template analysis. Saya paste di sini. Paste again, paste as values only. Okay, kita paste sebagai value only. So, dah kemas semua, kita dah paste ke dalam senarai nama kita. Sekarang kita boleh analisis dah. Right, so kita cuma tinggal sikit saja. Okay, sabarnya tuan-tuan dan puan, cikgu-cikgu. Sebentar lagi mereka akan bagi link untuk kehadiran. Okay, so percentage di sini, macam mana kita nak kira percentage? Biasanya saya suka letak total mark di atas. Okay, jumlah markah saya suka letak di atas score. So equals to apa? Equals to, okay, saya highlight ini, bahagi dengan 21. Okay, saya suka letak bracket juga. So, E3 bahagi dengan E1 darab dengan 100%. Okay, now di sini, bila kita nak kira percentage, untuk E1, cikgu-cikgu kena letak dollar sign juga. Sebab total markah kita ada satu sahaja. Okay, total markah kita ada satu sahaja, wajib dollar sign. Depan punya jangan letak. Okay, depan punya tak boleh letak dollar sign. Cuma belakang di sini wajib ada dollar sign. So, letak dollar sign, enter. Okay, so kita tikkan dia. So sekarang saya nak markah saya, format dia nombor. Okay, nombor dalam 2 titik perpuluhan atau 1 titik perpuluhan. Okay, contohnya. Okay, nombor dia. So ini markah dalam percentage, 100%. Markah penuh, 21. Markah yang dia dapat, 19. So di sini, kalau anda tengok formula saya kuncikan total mark saya di sel E1. Dollar sign anda kunci. So tak kisah anda drag kanan ke, drag kiri ke, drag atas ke, drag bawah ke, dia akan stick to that cell. Dia tak akan ubah. Tapi di sini E3 dia akan ubah sebab saya tak kunci dia. So tadi E3, ini E4. Yang seterusnya E5. Okay. So sampai hujung semua dia dah kira dah. Okay. Dia dah kira siap-siap bagi kita in 100% punya bentuk. So macam mana kita nak buat grade pula? Takkan kita nak tulis satu-satu kan? Okay, takkan kita nak tulis satu-satu kan? So, apa yang kita nak buat sekarang? Okay, kita nak make use of the table on the right hand side. So, table ini wajib letak
dalam susunan dia lah. Okay, either ascending order atau descending order dengan grade dia sekali. Okay, dengan grade dia sekali. So percentage, I letak dalam ascending order. Anda nak letak dalam descending order boleh juga, tak ada masalah. Cuma nanti format anda kena ubah sedikit. Okay, so kita nak buat apa? Sekarang kita nak cari grade dia kan? So kita nak cari grade, kita nak nilai grade dia. Nilai grade dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perkataan bermaksud kita kena guna index. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat? Equals to index. Okay, nak index apa? Kita nak index dari mana? Kita nak copy nombor ini. Kita nak tahu grade dia. So index, kita nak tahu grade dia, comma. So kita letak dollar sign, letak dollar sign, letak dollar sign, letak dollar sign. Ini wajib ada. Okay, ini wajib ada. And then kita nak row. Okay, row dia kita tak tahu dia mesh yang mana satu. So kita guna mesh function. Kita nak search apa? Kita nak search key 90 markah. 90.5 markah itu kita nak tahu dia grade apa. Okay, so 9.5. And then range dia kita nak rujuk mana? Kita nak rujuk sini. Okay, kita nak rujuk range ini. 0 until 100, comma. Again, untuk reference range, kita wajib letak dollar sign. Okay, kita wajib letak dollar sign. So, search type. Okay, kita nak search type macam mana? Sekarang kita tak boleh guna kosong. Okay, sebab kita tak ada exact mesh 90.5. So, kita nak either 1 atau negative 1. Sekarang saya punya percentage dalam table biru ini, saya buat ascending order secara menaik. So, sekarang saya pilih nombor 1. Okay, so saya pilih nombor 1. So mesh type saya pilih 1. Saya tak pilih kosong lagi dah. Kalau kosong, dia mesti 90.5 baru dia akan copy grade dia. Sekarang saya nak 90.5 itu adalah maximum value. So saya nak tahu 90.5 itu dia jatuh pada range yang mana satu. Dia jatuh pada grade yang mana satu. Okay. So 1. That's why saya pilih 1. Sebab 1 kalau saya punya markah susun di secara menaik. Oops. Okay, secara menaik. So, kalau anda bermula dari 100 contohnya dan kembali ke kosong. So, itu adalah secara menurun. Kalau menurun, bila dia sampai mesh function, anda guna negative 1. Okay, ini saya guna 1 sebab saya ada susunan menaik. Negative 1 kalau susunan menurun. Okay, so kolom untuk index kembali kepada 1 sebab saya cuma select satu kolom sahaja. So, enter, saya dapat grade dia. Okay. So, drag sampai hujung, anda akan dapat grade untuk setiap satu pelajar. Okay, so ada dah. So, ada cikgu-cikgu tanya saya, kenapa kita tak nak pakai VLOOKUP? VLOOKUP boleh juga, cuma VLOOKUP dia untuk static table. So, kalau anda tambah row, tambah column, kadang-kadang dia jadi invalid. Okay, VLOOKUP memang dia equations yang lagi senang, tapi dia untuk static table. Okay, kamu tak boleh main dengan jadual. Okay, dan syarat dia, anda punya reference cell mesti berada di sebelah kiri. Okay, tapi bila dia come to index and mesh function, dia tak kisah. Okay, dia boleh berada di kiri, dia boleh berada di kanan. Okay, dia boleh selang jauh antara satu sama lain, tak kisah. Okay, dia more dynamic. So, sekarang grade kita sudah ada. Okay, kita nak kira grade pula. Okay, kita nak kira grade. So, kita pergi kepada count function. Okay, kita pergi kepada count function. So, equals to count if bracket. So, kamu nak count mana? Kamu nak count grade. Okay, nak count grade semua ini. Right, count grade, comma. Okay. Alright, and then, oops, dollar sign. Okay, as usual, I like dollar sign. So, criteria dia. Okay, criteria dia F. Okay, so letak F di sini. Di criteria. So, dia akan kira. So, F ada satu orang. Okay. Ini kadang-kala anda boleh terus guna cell di sini. Tapi saya tak galakkan sebab kadang-kala dia akan keluar error. Okay, untuk criteria, saya lebih suka guna type. Okay, saya lebih suka type when it comes to count A, B, C, D. Okay, sebab kadang-kala kalau, okay, apa yang certain cikgu dia akan buat, okay, dia kata saya sudah ada grade di sebelah J. Kenapa saya tak nak terus guna J4? Boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kala kalau anda ada, okay, kalau anda ada D plus, D minus, dia juga akan kira sebagai D.
Okay, so anda akan ada data yang overlapping. So untuk mengelakkan overlapping, saya cadangkan, saya lebih suka guna tulis. Okay, so sebab dia tak banyak pun. So kalau anda buat sampai habis, okay, so D plus, dia akan kira. Okay, kosong. Okay, saya terus terjun ke A. Yang lain saya tinggalkan untuk cikgu-cikgu. Okay, so A adalah 86. So inilah cara dia. Okay, inilah cara dia. So, saya rasa itu sahaja. So, kalau tuan-puan rasa cikgu-cikgu rasa masih confused, anda download Google Sheets ini. Di sini ada menu yang lengkap. Okay, yang ajar anda A sampai Z, termasuk dengan sikit penerangan. Okay, macam mana kita nak buat pengiraan dan penganalisisan dan sebagainya. Alright. So, ini ada sikit borang yang saya nak minta cikgu-cikgu isikan. Okay, ini borang penilaian. Sila bagi sikit feedback. Saya nak tahu macam mana saya punya sesi hari ini. And then, borang Jom Connected ini minta juga cikgu-cikgu isi. Sebab apa? Sebab saya record guna Google Meet. So, nanti selepas saya dah convert dia jadi video, saya akan emailkan kepada semua cikgu-cikgu. Okay, saya akan emailkan kepada semua cikgu-cikgu. Sebab dia tak macam YouTube, di mana cikgu boleh terus rewatch. Right, dan di borang Jom Connected ini ada juga nombor-nombor kontak saya. Kalau cikgu-cikgu ada apa-apa yang masih tak faham ke selepas sesi ini, bolehlah kontak saya melalui 3 kaedah ini. Okay, boleh WhatsApp, Telegram atau guna email. So, email, form ini selepas cikgu-cikgu isi, dia akan hantar satu salinan ke dalam email cikgu. So, cikgu boleh simpan. Alright, so saya available saja bila-bila. So, we stay connected after today's sections. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa isi borang CJ. Okay, borang CJ dalam ruangan chat. Okay. So, cikgu-cikgu, kalau ada soalan boleh tanya. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu User Link atas perkongsian bertajuk Jom Main dengan Data. Berikut dikongsikan passcode bagi link ECJ. Cepat-cepat isi ya. Demikian tadi perkongsian yang sangat menarik. Ya Cikgu, saya sendiri pun rasa seronok ikuti perkongsian Cikgu. Baiklah, maka dengan itu berakhirlah sesi 13 bertajuk Jom Main dengan Data yang telah disampaikan oleh Cikgu User Link. Jangan ke mana-mana kerana #GGEPAC menyediakan 28 sesi yang berlangsung bermula semalam 7 Januari sehingga 9 Januari 2021. Jangan lupa hashtag kita GEGEPAC. Sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung. Sekian, terima kasih.